Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Babun alamatul imani hubbul ansar. Wabi qala haddathana Abul Walidi qala haddathana Syu'batu qala akhbarni Abdullah bin Jabrin qala sami'tu Anasan radhiyallahu ta'ala anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Alamatul iman, tanda iman, mencintai orang Ansar. Dari Anas radhiyallahu taala anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda keimanan, tanda iman mencintai orang Ansar, dan tanda nifaq membenci orang Ansar. Apa kaitan dengan bab sebelum ni? Dalam bab sebelum ni cerita tentang mencintai Rasul, Allah dan Rasul. Mencintai Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Seseorang akan dapat kemanisan iman bila mencintai Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk juga mencintai orang-orang yang membantu Nabi, mereka yang ada kaitan dengan Nabi, seperti orang Ansar yang ada muta'alliqin dengan Nabi. Bila kita mencintai seseorang, maka cinta yang sebenar menghendaki bahawa kita mencintai juga muta'alliqin bagi orang itu. Masyhur kan Qais punya syair kan? Bila dia lalu Laila punya perkampungan, Qais yang mana merupakan pencinta Laila, kekasih Laila. Syair dia masyhur, amurru ala diyari Laila uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Aku lalu perkampungan Laila, maka aku pucuk, aku mencium dinding ini dan dinding ini, tembok ini, segala aku cium. Wa ma hubbud diyar, bukanlah cinta kepada tembok-tembok tu yang masuk dalam hatiku, tetapi hubbu man sakana diyara, cinta kepada orang yang tinggal di dalam tembok-tembok itu. Jadi bila cinta kepada seseorang, maka segala yang ada kaitan dengan dia pun akan dicintai. Satu iskal di sini, yaitu ayatul iman, tanda iman mencintai orang Ansar. Adakah iman
terbatas dalam perkara ni saja. Munhasirun. Halil iman munhasirun fi hubbil ansar. Adakah iman terbatas dalam mencintai orang Ansar? Sedangkan yang kita tahu banyak lagi tanda-tanda iman yang lain. Kenapa hadis ni sebut? Seakan-akan iman itu hanya dengan mencintai orang Ansar. Sebab mubtada pun ma'rifah dalam hadis ni kan. Ayatul iman. Ayatul iman mubtada idhafah. Idhafah ilal ma'rifati ma'rifatun. Bermula tanda iman itu hubbul ansar. Hubbul ansar khabar. Mubtada ma'rifah, khabar pun ma'rifah. Dua-dua ma'rifah. Bila dalam mubtada khabar kedua-duanya ma'rifah, ada makna hasar. Mubtada dan khabar bila kedua-duanya ma'rifah, maka ada pengertian hasar di dalam tu. Ada makna hasar. Macam kita kata Zaidun at-talibu. Zaid sahaja, Zaid, hanya Zaid saja seorang pelajar. Zaid dialah ya seorang pelajar. Mana orang lain bukan pelajar, Zaid sahaja pelajar. Zaidun at-talibu. Zaid dialah seorang pelajar. Kalau kita Zaidun talibun, bermula Zaid seorang pelajar, itu jelaskan. Zaidun ma'rifah, talibun nakirah. Tidak ada hasar. Tapi bila kita buat dua-dua ma'rifah, Zaidun at-talibu ataupun Zaidun huwa at-talibu, Zaid dialah pelajar, Zaid ma'rifah, at-talibu pun ma'rifah, maka maknanya apa? Maknanya ada hasar. Soalannya itu kata Zaid sahaja pelajar, yang lain bukan pelajar. Boleh ke gitu? Siapa boleh jawab ni kemuskilan ni? Tambahan pula, kalau kita tengok ada satu riwayat dalam satu tariq Abul Baqa Al-Akburi. Dalam riwayat dia, innahul imanu hubbul ansar. Sesungguhnya iman itu ialah mencintai orang Ansar. Innahu, sesungguhnya iman itu tiada lain. Innahul iman hubbul ansar. Sesungguhnya ianya iman, apa dia? Mencintai orang Ansar. Innahul imanu hubbul ansar. Boleh faham kita? Kalau ambil kira tarik ni lagilah tambah apa tu, menambahkan kemuskilan tadi. Sebenarnya Nabi hasarkan, Nabi bataskan iman itu di dalam mencintai orang Ansar. Sedangkan alamatul iman, tanda-tanda iman tu banyak. Apa yang menjadi syu'abul iman, cabangan iman juga merupakan alamatul iman. Kita dah baca sebelum ni, al-imanu bid'un wa sittuna. Iman ada 60 lebih cabangan. Kesemuanya 60 lebih cabangan iman tu juga boleh merupakan tanda iman. Macam dahan apa, rambutan. Dahan rambutan juga tanda bahawa di situ ada pokok rambutan. Boleh faham kemuskilan ni? Jadi maknanya tanda bukan satu. Kenapa ada hasar di sini? Jawapannya yang pertama, hasar ni iddi'ai. Al-hasru huna iddi'aiyun. Hasar di sini hasar iddi'ai. Apa makna iddi'ai? Sekadar dakwaan saja. Sekadar dakwaan saja. Bukan hasar hakiki. Seakan-akan dalam tanda iman hanya satu saja, iaitu mencintai orang Ansar. Kenapa buat dakwaan begitu? Kerana ia
merupakan apa, tanda yang ketara. Tanda lain ada lagi, tapi tanda yang paling ketara ialah mencintai orang Ansar, orang yang bantu Nabi. Orang bantu Nabi. Kenapa mereka bantu? Kerana Nabi usaha menegakkan iman. Orang Ansar bantu Nabi kerana Nabi usaha menegakkan iman. Jadi bermakna kita mencintai orang Ansar ialah kita mencintai usaha menegakkan iman. Maka dia menjadi tanda yang ketara tu, menyokong orang yang menegakkan iman. Maka dia merupakan tanda yang ketara bagi iman. Jadi hasar tu iddiai saja, pada dakwaan saja, bukan betul-betul. Boleh faham? Ya, itu satu jawapan. Bukan hasar betul-betul. Banyak lagi tanda-tanda iman yang lain. Cuma oleh kerana ini suatu yang sangat ketara, orang yang bantu Nabi, tolong Nabi. Nabi diusir daripada Makkah, hijrah keluar daripada Makkah. Tiba-tiba orang Ansar tolong Nabi. Kenapa tolong? Tentu sekali kerana iman. Walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim. Mereka sendiri orang yang menerima iman sebelum kedatangan orang Muhajirin. Mereka mendiami Madinah, tabawwa'u ad-dara wal iman, dan mereka memeluk iman sebelum kedatangan orang Muhajirin. Mereka bukan saja peluk iman untuk diri mereka, bahkan menyediakan tempat untuk iman berkembang. Dan menyediakan bukan saja harta, bahkan nyawa mereka. Mereka sediakan untuk berkembangnya iman. Maka kita mencintai mereka tentu sekali itu menjadi tanda iman yang sangat ketara. Itu satu jawapannya. Mana hasar bukan hasar hakiki, hasar iddiai saja. Yang kedua, hasar ni idhafi, bukan untuk semua. Untuk orang munafikin di zaman Nabi yang mana membenci orang Ansar kerana orang Ansar itu menolong Nabi. Untuk orang munafikin atau orang musyrikin Makkah yang membenci orang Ansar, kenapa mereka benci? Kerana mereka bantu Nabi. Jadi untuk mereka saja yang jadi tanda iman, bukan untuk semua. Hadis ni bukan cerita untuk semua, tapi untuk mereka saja. Boleh faham ke tu? Untuk mereka yang membenci orang Ansar. Jadi iman mereka akan dikira beriman kalau mereka keluarkan daripada hati kebencian tadi. Okay? Orang lain tidak ada masalah dengan orang Ansar, natural saja. Mereka ni memusuhi orang Ansar. Jadi tanda tu untuk mereka yang ada penyakit tu. Yang ada penyakit membenci orang Ansar di dalam hati mereka. Untuk mereka saja cinta Ansar, hubbul Ansar ni jadi tanda iman. Mereka kena keluarkan daripada hati mereka rasa benci terhadap orang Ansar. Untuk mereka saja yang ada penyakit. Orang lain tak ada penyakit, tak perlu. Orang lain dengan orang Ansar ni hanya natural saja, tidak ada perasaan benci. Boleh faham? Maka tidak perlu mengeluarkan penyakit itu daripada hati. Jadi hasar macam ni namanya hasar idhafi. Ay bil idhafa ila ta'ifatin mu'ayyana. Hasrun bil idhafa ila ta'ifatin mu'ayyana. Tanda iman, yakni untuk golongan tertentu yang berpenyakit, yang punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit membenci orang Ansar yang tolong Nabi. Benci itu kerana orang Ansar tolong Nabi. Boleh faham? Ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda nifaq membenci orang Ansar. Satu lagi apa ni iskal yang berbangkit di sini. Di zaman sahabat Nabi kadang-kadang berlaku kan, sahabat yang berjiran dengan orang Ansar berlaku apa perbalahan.
Misalnya Zubair sendiri, Zubair ibn al-Awwam, seorang sahabat besar yang Nabi gelar sebagai Hawari, pembantu khas aku. Setiap Nabi ada Hawari, dan Hawariku, pembantu khas aku, siapa dia? Zubair ibn al-Awwam. Dia pernah sekali berlaku pergaduhan dengan jirannya orang Ansar tentang air. Air nak masuk ke kebun dia dulu ke masuk kebun orang Ansar itu dulu. Oleh kerana dia di tanah tinggi, Zubair rasa dia lah patut masuk dulu. Lepas tu baru pergi kepada jirannya. Jiran tu tanah rendah. Air nak pergi ke tanah rendah lebih mudah berbanding air untuk apa tu naik ke tempat tinggi. Adakah kita nak kata Zubair ni munafik sebab dia berbalah dan dia bermasa muka dengan orang Ansar? Jiran dia si Ansari tu. Kalau ikutkan hadis ni begitulah kan. Kalau ikutkan hadis ni, ayatun nifaqi bughdul ansar, tanda nifaq benci orang Ansar. Zubair radhiyallahu ta'ala biasa pernah benci jirannya si Ansar kerana masalah air. Siapa boleh jawab ni kemusykilan ni? Jawapannya, Zubair punya perbalahan tu bukan kerana nusratul Nabi. Dia musyajaratus sahabat, perbalahan sahabat. Kalau kita pergi pada skop yang lebih luas, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah pernah berperang. Dan masing-masing di kedua-dua belah pihak ada orang Ansar. Bersama Sayyidina Ali pun ada sebilangan orang Ansar. Bersama Sayyidina Muawiyah pun ada sebilangan orang Ansar. Bolehkah kita kata Sayyidina Ali ni munafik, na'udzubillah, kerana memerangi orang Ansar yang bersama Muawiyah? Ataupun Hadrat Muawiyah radhiyallahu ta'ala kita kata munafik kerana apa? Memerangi orang Ansar yang bersama dengan Sayyidina Ali. Bolehkah kita kata gitu? Jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab perbalahan itu kerana perbezaan ijtihad. Macam Zubair berbalah dengan jiran Ansarinya kerana perbezaan ijtihad. Pada ijtihadnya dia patut pergi ke tanah dia dulu. Dan memang ternyata setelah diadu, setelah kes itu dibawa kepada Nabi, Nabi buat penghakiman, Nabi buat keputusan seperti yang Zubair punya ijtihad, iaitu air hendaklah disalur ke kebun Zubair dulu. Dah penuh kebun dia, dan barulah disalur kepada jirannya. Sebab jirannya tanahnya lebih rendah, air nak naik ke atas ni lebih payah. Jadi itu perbezaan ijtihad. Bukan Zubair memarahi jiran Ansari kerana jiran itu bantu Nabi. Jadi maksudnya apa? Kita kena memahami apa dia punya manat. Manat itu mana illat. Nabi kata ayatun nifaqi, tanda munafik, bughdul ansar, benci orang Ansar. Manatnya apa? Mana illat, manat. Illat benci, sebab apa benci? Manat. Jadi apa? Dalam perkara ni perlu kepada tankihul manat. Illat tadi dikemas kini supaya di tang mana ada illat, di situ ada nifak. Tang mana tiada illat, maka tiada nifak, tiada hukum. Hukum di sini apa? Nifak kan. Kita nak menghukum sahabat yang berbalah dengan orang Ansar ni munafik ke tidak. Kena hukum perlu kepada tankihul manat. Manat tu dikemas kini. Kes yang mana ada manat, ada illatnya, maka hukum sabit untuk kes tu. Kes yang mana tiada, maka hukum tidak sabit. Dalam kes musyajarah, perbalahan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, masing-masing pihak bersama mereka orang Ansar, manatun nifaknya tak ada. Dan
ilat untuk sabit nifak tu tak ada. Sebab manatnya apa? Benci kerana bantu Nabi. Itu tak berlaku. Bughdul ansar. Limadha? Li'annahum nasaru Rasulullah. Bughduhum li'annahum nasaru. Itu tidak ada begitu. Jadi bughd kerana lain, iaitu kerana apa? Perbezaan ijtihad. Bughd yang berlaku kerana perbezaan ijtihad. Maka manat untuk berlakunya nifak tidak ada. Boleh faham? Macam mana faham ke tu? Azim faham? Nama Abdul Azim ada sini ke? Faham ah? Alhamdulillah. Ada, faham? Satu lagi soalan sini. Okey. Satu lagi soalan sini. Kalau hubbul ansar itu tanda iman, hubbul muhajirin pula bagaimana? Hubbul muhajirin tak jadi tanda iman ke? Mencintai muhajirin. Sebab hadis ni khusus sebut ansar saja. Ayatul iman hubbul ansar. Habis tu hubbul muhajirin. Jawapannya kalau hubbul ansar tanda iman, maka bitariqil aula, lebih-lebih lagi hubbul muhajirin menjadi tanda iman. Sebabnya yang bantu Nabi, kalau nak banding muhajirin dengan ansar, lebih lagi muhajirin. Lebih lagi muhajirin. Orang ansar bantu Nabi dengan mal, orang muhajirin mal. Mal mereka bagi dengan meninggalkan harta mereka di Mekah. Pengorbanan mal, kalau pengorbanan harta, kalau ansar ada, muhajirin pun ada. Pengorbanan diri, kalau ansar ada, beri pengorbanan diri, muhajirin pun pergi. Pengorbanan diri. Dan apa lagi ya? Pengorbanan keluarga. Ini mungkin lebih muhajirin. Sebab orang Ansar di Madinah mereka tidak pisah dengan keluarga, tapi muhajirin sebilangannya mereka hijrah, keluarga tidak hijrah bersama. Jadi pengorbanan keluarga lebih muhajirin. Pengorbanan tarkul maklufat, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan, meninggalkan watan, ini lebih muhajirin. Untuk bersama dengan Nabi, untuk bela agama bersama dengan Nabi, mereka meninggalkan maklufat, kesukaan-kesukaan mereka. Bila tinggal tanah air ni memanglah meninggalkan apa yang kebiasaan-kebiasaan apa yang dia minat. Kalau Kelantan hijrah kena tinggal budu, meninggalkan mereka punya budu. Itu satu pengorbanan yang besar, tarkul ma'lufat. Al-ma'lufat wal marghubat. Sampai jadi maknanya untuk bersama dengan Nabi, menegakkan agama, orang muhajirin lebih daripada orang ansar sebenarnya. Kerana itu bila mencintai ansar menjadi tanda iman, maka mencintai muhajirin lebih-lebih lagi, merupakan tanda iman. Ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Nifaq sini nifaq amali ke nifaq ilmi? Apa maksud dalam hadis ni? Nifaq ada dua kan? Nifaq ilmu, nifaq akidah lah. Maksud nifaq ilmu ni nifaq akidah. Nifaq secara akidah, yang mana menyebabkan mukhalladun finnar. Nifaq akidah ni menyebabkan kekal di dalam neraka. Innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Orang munafikin berada dalam dasar neraka yang paling rendah. Ad-darqul asfal, tingkatan yang paling rendah. Syurga ada darajat, neraka ada darakat.
Kalau syurga ada darajat kan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun, darajat yang banyak. Neraka pun ada darakat. Syurga punya tingkatan ni, lagi tinggi kedudukan seseorang, lagi tinggi tingkatan. Berbeza dengan neraka, lagi tinggi kedudukan seseorang itu dalam kekufuran, lagi rendah darakat dia. Dia punya susunan menurun. Ahli neraka susunannya menurun, turun ke bawah. Ahli syurga susunannya menaik, naik ke atas. Orang darjat tinggi, maqam yang paling tinggi dalam iman, darjat dia paling atas. Sebaliknya, ahli neraka, maqam paling tinggi dalam kekufuran, maka darjat dia paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik berada dalam darakat yang terendah di dalam neraka. Kerana mereka punya idzat Allah dan Rasul, menyakiti Allah dan Rasul. Idzat ni maknanya mereka menyusahkan Rasul lebih daripada orang lain. Idza yu'dzunallaha wa rasulahu innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala la'ana mereka di dunia dan di akhirat. Nifak dalam hadis ni maksudnya nifak yang mana satu ni? Membenci orang Ansar itu tanda munafik. Munafik yang mana satu? Munafik nifak amali ke nifak ilmi? Nifak akidah ke nifak amalan? Ya. Jawapannya, oleh kerana hadis ni cerita tentang apa? Benci orang Ansar kerana membantu Nabi, maka nifak di sini adalah nifak akidah. Orang Ansar bantu Nabi untuk menegakkan akidah iman. Tiba-tiba mereka tak suka. Maknanya ada kerosakan akidah dalam hati mereka. Kan orang Ansar bantu Nabi untuk apa kan? Untuk i'la'u kalimatillah, akan menegakkan kalimah Allah. Tiba-tiba mereka tak suka. Jadi tak sukanya mereka itu merupakan nifak akidah. Macam siapa dia? Abdullah bin Ubay, Rasul Munafiqin, kepala orang munafikin di zaman Nabi. Abdullah bin Ubay, dia benci orang Ansar yang bantu Nabi. Kenapa dia benci orang Ansar? Benci kerana dengan sebab orang Ansar lah Nabi dapat bertapak di Madinah, Nabi dapat kekuatan di Madinah, Nabi dapat menegakkan tauhid di Madinah kerana orang Ansar. Jadi orang munafikin macam Abdullah bin Ubay ni benci orang Ansar. Bukan benci kerana orang Ansar tu jiran dia, bukan. Bukan benci orang Ansar kerana orang Ansar tu ada banyak harta, orang Ansar tu ada banyak bini, bukan. Tapi benci orang Ansar kerana orang Ansar tu bantu Nabi. Bermakna perkara yang dia benci itu ialah akidah tauhid itu yang dia benci. Maka tanda nifak yang Nabi kata di sini, nifak di sini adalah nifak apa? Nifak akidah yang menyebabkan mukhalladun finnar. Yang Quran kata innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Boleh faham? InsyaAllah kita tutup setakat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.